Okey, kita masuk ni. Hari tu kan isi padu, yang belum mana nombor 2 kan? Nombor 2 belum lagi. Okey, macam nak kira isi padu kita gambar apa ni? Respon. Trapezium kan? Sebab dia bentuk trapezium. Mana bentuk trapezium dia? Dia ada ni dia ada dua sisi. Dua sisi yang sama, cuma satu besar satu kecil, okey. Dua sisi yang selari, lepas tu dia ada tinggi. Kalau ikutkan dia macam bentuk segi empat, cuma dia bukanlah segi empat yang macam ni tak. Dia segi empat yang macam ada dua sisi selari, satu pendek satu panjang, lepas tu dia ada tinggi dia. Kan dia ada tinggi dia, lepas tu dia ada sengit dia. Kalau macam ni kita panggil trapezium. Okey, macam nak kira isi padu trapezium? Isi padu trapezium lah. Trapezium tak ada isi padu trapezium. Kejap Okey. Trapezium ni permukaan ni je So mana ada isi padu? Dia ada apa? Dia ada luas sahaja Trapezium dia ada luas sahaja. Okey. Macam mana nak sekarang ni cuma nak tanya, ini sebenarnya ini trapezium tu dia punya luas permukaan dia bukan luas permukaan. Trapezium tu dia punya apa? Tapak dia bentuk trapezium. So dia ada dua tapak bentuk trapezium kan, depan dengan belakang. Okey, depan dengan belakang. So kalau ada dua tapak yang sama, lepas tu dia ada yang menghubungkan dua tapak trapezium tu adalah ni kan. Dia punya ni 5 cm tu itu adalah tinggi. Tinggi yang menghubungkan dua trapezium depan dengan belakang. So ni apa nama pepejal ni? Pepejal geometri apa ni? Respon. Apa nama pepejal geometri ni? Kalau dia ada dua permukaan, dua tapak yang sama, lepas tu dia ada tinggi yang menghubungkan dua tapak yang sama tu, kita panggil apa? Ya betul, kita panggil prisma. So ni adalah, sebenarnya ni adalah prisma. Okey, prisma yang tapaknya berbentuk trapezium. Okey, dia sebenarnya prisma. Okey, jadi kat sini, sekejap mana tu? So macam mana nak kira isi padu prisma? Okey, sekejap kenapa ni? Okey, macam nak kira isi padu prisma? Nak kira isi padu prisma, sebelum ni tak belajar kan? Oh ada ni. Ni isi padu prisma ni luas tapak darab dengan tinggi. So luas tapak kita apa? Tapak kita adalah tapak trapezium Tapak kita adalah trapezium. Dia ada dua tapak yang berbentuk trapezium kan. So itulah dia dua tapak trapezium. So kamu kira luas trapezium. Lepas tu kamu darab dengan tinggi. So macam nak tahu tinggi? Tinggi tu yang menghubungkan antara dua tapak yang sama tu. Okay, trapezium depan dengan trapezium belakang kan. So yang menghubungkan je yang ni yang 5 cm ni Kan yang 5 cm ni. So 5 cm tu adalah dia punya tinggi. Jadi mula kita kira dulu luas trapezium. Boleh? Okay, macam nak kira luas trapezium? Apa formula dia? Baik. Luas trapezium. Trapezium 1/2 darab A tambah B darab tinggi. Ya betul. 1/2 darab dengan hasil tambah dua sisi selari. Lepas tu darab dengan tinggi. So dua sisi selari yang mana? Yang ni lah. Yang selari tu. Ni yang selari ni. Tak, cikgu buat colour lain lah. Cikgu buat colour hijau. Ni dua sisi selari ni. Okey. Jadi yang bawah ni 12. Atas ni berapa? Ni berapa ni? Respon. Yang bawah ni panjang ni 12. Yang atas ni panjang ni berapa yang colour hijau ni?
9 9. Dia sama dengan macam ni juga 9. Okey, so kita pun kira. Jadi 1/2 darab hasil tambah iaitu 9 tambah yang atas 9 bawah 12 kan. And then darab dengan tinggi. Berapa tinggi dia? Tinggi pepejal ni tau. Tinggi pepejal ni. Tinggi pepejal prisma. Ya, tinggi pepejal prisma adalah ada jawab 5, jawab 6. Berapa ni? Tinggi pepejal prisma ni kan yang menghubungkan dua tapak yang sama iaitu 5 cm, okey? Yang 5 cm ni. Ni yang menghubungkan ni depan dengan belakang tu kan. So ni lah tinggi dia 5 cm. So darab dengan 5 Okey, dah. Faham ke ni? Boleh. Oh, kenapa kamu jawab? Ni 6. Sebab kamu tengok sini 6 yang ni Itu bukan tinggi tau. Itu okey, ini yang 6 cm tu, 6 cm tu tinggi untuk Allah, betul lah. Kejap. Bukan 5 cm lah silap. Alamak, cikgu pula yang silap. Sorry. Betul lah tadi jawapan siapa tu? Migat tu. Okey, dia nak trapezium kan, silap. So trapezium tu yang ini. Betul lah. Okey, yang ini ni trapezium. Okey. Jadi yang bawah ni 12 cm. Yang ni 9 cm. Ni tinggi dia, ni 6 cm. Kita nak kira luas trapezium. So bukan nak kira yang ni isi padu prisma ni, nak kira luas dulu kan. So luas trapezium 1/2 darab 9 tambah 12. Lepas tu tinggi trapezium ni lah yang 6. 6. Silap 6. Okey. Dah faham dah? Okey 6 6. Okey, jadi so kira luas trapezium dapat berapa? Kira kan dapat berapa? 76.5. Okey, kejap 1/2 darab 21 darab 6. Sekejap. 12 tambah 9. 1 kan? 1/2 darab 21 darab 6. Baik. 63 ke 76.5 ni? Okey, 63. So luas trapezium 63 cm persegi. Ni luas trapezium ni. Yang kamu kira yang ini yang ini. Okey, dah dapat luas trapezium, barulah kita kira isi padu prisma. Kan isi padu prisma kan luas tapak darab dengan tinggi kan. So tapak kita bentuk trapezium. Tu yang kamu kira luas trapezium tu, okey? So luas trapezium dapat 63. Sekarang ni tinggi prisma. Mana tinggi prisma? Tinggi prisma kita berapa? Respon. Tinggi prisma barulah ambil yang 5 cm, okey? Tinggi prisma. Okey, so inilah tinggi prisma. Okey, tinggi prisma inilah 5 cm ni yang menghubungkan trapezium depan dengan belakang. Okey, so 5 cm tu tinggi prisma. Jadi kita masuk dalam formula, darab dengan 5, tinggi prisma. So dapat berapa? 63 darab 5? Berapa 63 darab 5? Ya, dapatlah 315 cm padu. Okey, isi padu kan. So cm padu. Jadi isi padu prisma ni formula dia luas tapak darab dengan tinggi prisma itu. So luas tapak tak semestinya bentuk trapezium. Ada yang bentuk segitiga, ada yang bentuk pentagon. Okey, kamu kiralah luas tu. Luas pentagon susah pula pentagon. Dia sama ada bentuk trapezium ataupun segitiga macam tu. Ataupun segi empat pun boleh juga.
Okay, luas tapak segi 4. Kalau segi 4 tu dah namanya kuboid. Kuboid pun prisma juga kuboid. Tengok kuboid Kuboid macam ni kan bentuk dia. Macam ni. Macam ni Okay. So kuboid kan dia ada dua tapak yang berbentuk segi 4 yang sama. Lepas tu dia ada tinggi yang menghubungkan dua tapak tu, yang ni kan tinggi dia kan. Yang kita ubah kali hijau. So yang kali hijau ni, adalah tinggi prisma tu lah. Okay, tinggi prisma. Faham? So kuboid pun merupakan prisma juga. Okay, faham tak yang ni? Respon. Okay, faham kuboid pun prisma juga. Cuma tapak dia bentuk segi 4. Okay, yang kita buat kira ni, yang tapak dia bentuk trapezium. So, kira luas trapezium, lepas tu darab dengan tinggi prisma. Okay, next. Kita settle, kita pergi ni lah. Okay, raja di sebelah menunjukkan sebuah bentuk gabungan yang terdiri daripada piramid dan sebuah prisma. Hitung isi padu bentuk gabungan itu. So, kamu kena kira isi padu piramid dan juga isi padu prisma. Okay, piramid yang mana? Yang atas ni Yang atas ni piramid. Okay, jadi nak kira isi padu prisma, apa formula dia? Yang cuba tengok balik nota dalam buku. Isi padu prisma. Cuba lah rekod ke belum? Dah. Okay, isi padu prisma. Tadilah. Ni kejap. Yang atas ni bukan prisma. Yang atas ni apa? Apa salah cikgu ni? Semua salah. Yang atas tu apa? Gambar apa yang respon? Piramid. Okey. So kita kira isi padu piramid dulu, okey. Isi padu piramid. Formula isi padu piramid 1/3 darab luas tapak darab dengan tinggi. Okey. Sekarang ni berapa luas tapak dia? Okey, dia kata sisi ni semua sama Semua sama, okey. So nak kira luas tapak ni, tapak dia bentuk segi 4. Formula luas segi 4. Apa formula nak kira luas segi 4? Respon. Okey, Kusyawi dah kira dah. Ya, panjang darab lebar, okey. Panjang darab lebar. Dia kata panjang dengan lebar dia sama. Okey, masalahnya berapa panjang, berapa lebar. Kan dia kata kat sini 10. Kalau sini 10, sini pun 10 juga Ni 10. So yang ni pun 10 jugalah. Jadi luas tapak dia 10 darab 10. So 10 darab 10, 100. Okey, jadi 1/3 darab 100 darab tinggi pula. Berapa tinggi piramid? Berapa tinggi piramid? $12. Macam mana kamu kira 12? Kamu guna apa? Okey. Tengok 13 cm ni. 13, sekejap cuba pakai pen apa pen biru lah. Okey, yang 13 cm ni bukan tinggi piramid. Yang itu nama dia sending ataupun sengit. Piramid punya sengit sending dia 13 cm. Kita nak tinggi. Tinggi tu yang bawah ke atas. Betul-betul tinggi terpacak macam tu kan. Jadi nak buat dia tinggi dia yang ni daripada bucu atas tu sampai ke sini tinggi sampai ke permukaan tapak tu. So kat sini jadilah macam segitiga. Kita boleh buat apa ni? Teorem Pythagoras. So yang bahagian sengit tu 13. Sengit. So yang ni berapa ni? Berapa kat sini? Respon. Berapa panjang tapak Ya, betul 5 So panjang tapak tu 5. Okey, so yang ni 5 cm. Sebab apa? Sebab kat sini kan 10 kan. Jadi kalau setengah 5 lah. So sini 5. So kamu nak cari tinggi dia berapa? Okey, so jadilah segitiga teorem Pythagoras. So kat sini, cikgu buat macam ni. So yang ni 5, yang ni 13. So boleh cari sini tinggi dia. Guna teorem Pythagoras tambah ke tolak? Respon. Tolak. Okey, jadi 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. Lepas tu punca kuasa. Dapat berapa? Kira lah dapat berapa tinggi dia. Ya, betul 12.
So kat sini tinggi dia 12 tinggi ni 12. So dapatlah tinggi ni 12. So itulah tinggi piramid 12. Okey, sekarang kira 1/3 darab 100 darab 12. So kamu akan dapat berapa? Tadi dah kira Siapa ke tadi kira? Dia dapat 400 okey betul 400. So 400 cm padu. Okey. Okey. Next. Dah kira piramid. Okay, next kita kira bawah tu pula. Bawah tu adalah prisma. Okey, bawah tu prisma. Okey, sekejap. Okey, yang kali hijau ni prisma. Kenapa prisma? Sebab dia ada dia ada tapak yang sama. Iaitu tapak apa yang sama? Respon tapak apa sama? Tapak apa yang sama ni Dia ada 2 tapak yang sama. Iaitu tapak trapezium. Ya betul, tapak trapezium. Lepas tu tinggi prisma ni berapa? Respon. Tinggi prisma. Tinggi prisma tu tinggi prisma tu yang menghubungkan antara 2 tapak yang sama tu. So tinggi prisma tu berapa? Ya, 10 cm 10 cm. Ni 10 cm ni adalah tinggi prisma. Tinggi prisma. Cuma kamu nampak macam dia tak tinggi sebabnya dia tengah baringkan prisma ni Kalau dia tegakkan prisma tu, nampaklah prisma tu tinggi dia 10 cm. Okey. So sekarang kita nak kira isi padu prisma. Samalah macam tadi formula dia. Okey, formula isi padu prisma. Berapa tadi isi padu prisma formula dia? Luas tapak Luas tapak darab tinggi. So sekarang ni tapak kita bentuk trapezium. So kamu kena kira luas trapezium. Okey, kira luas trapezium. Okey, sekejap. Okey, dia hang balik Okey. So nak kira luas trapezium samalah macam tadi. 1/2 darab hasil tambah 2 sisi selari. Lepas tu darab dengan tinggi. Okey, jadi 1/2. Apa tambah apa? Respon. Atas ni 10, bawah ni apa? 17 Jadi 10 tambah 17. Okey, tinggi trapezium ni berapa? Tinggi trapezium. Okey, siapa yang dah kira tu? Ya betul. Okey, tinggi trapezium. Macam nak tahu tinggi trapezium? Ya betul 8. 8. So nak tahu tinggi trapezium yang color ni yang color hijau ni. Yang color hijau ni ni tinggi trapezium tau. Okey, so nak tahu yang tinggi yang itu jadi 20 cm, kamu tolaklah dengan tinggi piramid tu. Tadi tinggi piramid 12 kan? So 20 tolak 12, dapatlah 8. So 8 cm tu dah tinggi piramid. Boleh. So nanti kamu dapat dengan 8 8. Okey. So kira 1/2 darab apa ni 27 27 darab 8. Berapa? Okey. Sekejap dapat 108. So luas trapezium kita adalah 108 108 cm persegi kan. Cm persegi. Okey, tak apalah, tak payah tulis kat sini unit dia. Okey, cm persegi. Okey. Kemudian darab dengan tinggi. Sekarang ni tinggi prisma. Tinggi prisma berapa? Ah, 10 cm ni tinggi prisma. Okey, so kat sini darab dengan 10. Jadi kamu akan dapat 1
1080 cm padu. Dah dapat apa isi padu prisma. Okey, jadi sekarang ni kita pun tambahkanlah isi padu prisma 1080 ni, kamu tambah dengan 400 ni kan isi padu piramid. So bila kita tambahkan dapat berapa? Ya betul, 1480 cm padu. Okey. Okey, next. Okey, kita buat inilah. Okey, belajar di sebelah menunjukkan sebuah bongkah logam berbentuk silinder. Ni bentuk silinder ni. Okey, bongkah tu akan dileburkan. Dia nak leburkan. Bila sebab dia logam kan, kita boleh leburkan. Okey, maksudnya kita nak leburkan logam ni. Guna apa? Respon. Ya, guna api. Okey, guna api. Kita panaskan, nanti dia lebur. Bila dah lebur, dia jadilah cecair logam kan? Dia jadilah cecair logam. Nanti daripada cecair logam tu kita buat bentuk balik. Okay, kita buat bentuk bola, bentuk sfera. Kita buat bentuk sfera jadi bola sfera ni. Okay, sekarang ni kamu nak tahu berapa isi padu cecair logam ni kan? Jadi cecair logam ni sebelum kita leburkan dia adalah bentuk silinder kan. Sebelum kamu panaskan dia adalah bentuk silinder. So kamu kena kira lah isi padu silinder ni. Faham? Okey, kira isi padu silinder. Apa formula nak kira isi padu silinder? Okey, tengok balik nota isi padu silinder, formula dia pi j kuasa 2t. So masuk je pi 22/7 jejari 12 kuasa 2 tinggi 10. So kamu akan dapat berapa? Kira. Dia banyak jawapan dia. Okey, bagi 2 tempat perpuluhan. 4525.71. Okey. So jawapannya 4525.71 cm padu. Okey, isi padu ni lah isi padu silinder 4525.71 cm padu. Okey, kemudian silinder ni kita akan panaskan. Okey, kita panaskan guna api kan. So nanti dia akan melebur. Jadilah cecair logam yang isi padu dia sama juga iaitu 4525.71 cm padu. Okey, daripada cecair logam ni kita nak buat bentuk sfera. Okey, yang berisi padu dia berapa? Berapa isi padu sfera ni? Dia nak buat jejari dia 6. So kalau jejari 6, okey, berapa isi padu sfera? Okey, apa formula isi padu sfera? 4/3 pi j kuasa 3. Okey, masuk formula 4/3 pi 22/7 jejari dia dah bagikan 6. 6 kuasa 3. Okey, tekan kalkulator. Dapat berapa? Oh, dah kira dah. Okey. Dah kira dah. Coach Syahir dah kira. 905.14. Ya, betul. So, dapatlah 905.14 cm padu. Okey, maksudnya dia nak buat satu sfera yang isi padu dia banyak ni. Okey, sekarang ni kita pun tengok. Okey, kita tengok. Satu sfera isi padu dia adalah 905.14 cm padu. Okey, kita ada cecair logam sebanyak 45. Okey, jangan satu sfera logam. Okey, dia perlukan nak buat satu sfera logam ni yang macam ni, bulat ni, dia perlukan cecair logam sebanyak 905.14 cm padu. Sebab isi padu dia kan 905.14. Jadi dia perlukan cecair yang 905.14 lah supaya jadi bentuk bulat macam ni. Okey, bentuk sfera macam ni. So, kita ada cecair logam semula ada berapa? Kita ada banyak. Kita ada 4525.71 cm padu. Jadi berapa sfera yang dia boleh buat? Apa ni? Operasi apa nak buat ni?
Ya, bahagi. Okey. Bahagi. Kalau kamu tak tahu nak buat operasi apa kan, cikgu ada bagi tips kan. Kita susun dulu sfera logam. Ni sentimeter padu, sentimeter padu. Kamu nak cari yang sini kan. So kamu buatlah bawah, darab. Lepas tu nanti atas, bahagi. Jadi 4525.71 darab 1 dapatlah 4525.71. Lepas tu nanti 4525.71 kita bahagikan dengan 905.14. Berapa? Ya, dapat 5. Okey. So sebenarnya kamu boleh buat bukan setakat 1 sfera logam, kamu boleh buat 5 sfera logam. Banyak tak? 5 sfera logam. Banyak kan? Okey, macam itulah jawapannya. Boleh? Faham? Faham ke benda ni? Okey, faham. Okey, next. Next. Kita pergi sini pula. Okey. Yang ni, dia kata raja di sebelah menunjukkan sebuah bekas berbentuk hemisfera. Okey, hemisfera. Okey, ni tak berapa clear Ini sebenarnya 42 cm 42 cm. 42 cm tu dia punya ni tahu daripada hujung ke hujung. Kalau hujung ke hujung kita panggil apa? Respon. Diameter. Okey, so raja di sebelah ni menunjukkan bekas berbentuk hemisfera. Maksudnya kan daripada sfera tu dia dah potong dua jadilah hemisfera. So ni adalah hemisfera. Okey, yang penuh, yang isi penuh dengan air dan juga sebuah bekas kosong berbentuk kuboid. Okey, semua air dalam bekas berbentuk hemisfera tu dia akan tuang ke dalam kuboid. Jadi berapakah tinggi air di dalam kuboid tersebut? Berapa tinggi dia? Berapa tinggi aras air? Adakah di sini? Okey, ataupun lagi banyak sini? So kita kena kira lah berapa tinggi aras air dalam kuboid tu. Okey, sebelum nak kira, kamu kena kira dulu isi padu air dalam hemisfera. Dia kata hemisfera ni isi penuh dengan air kan? Isi penuh dengan air. Isi penuh dengan air. So nak tahu isi padu air dalam hemisfera ni, kan kamu belajar dalam sains kan, air mengikut bentuk bekas. So kalau bekas tu hemisfera, air tu pun hemisfera juga. Maksudnya kalau kan air mengikut bentuk bekas. Jadi isi padu bekas samalah dengan isi padu air. So kalau kamu nak tahu isi padu air berapa dalam bekas ni, kamu kena kira lah isi padu bekas ni. Bekas kita bentuk apa? Hemisfera. So kamu kena kira isi padu hemisfera. Faham? Faham? Faham. Jadi kita nak kira isi padu hemisfera. Okay, kita kena kira isi padu bekas yang hemisfera ni. Macam nak kira isi padu bekas hemisfera, mula-mula kamu kira dulu isi padu sfera. Okey, dah dapat isi padu sfera, nanti kamu bahagi 2. Okey, apa formula nak kira isi padu sfera? 4/3 pi j kuasa 3. Okey, so kita pun masuk 4/3 pi 22/7 jejari. Jejari berapa ni? Ni hujung ke hujung ni 42 42 cm. So 42 cm mana? Kalau cikgu nak jejari saja. Berapa? Nak jejari je. Nak jejari je. 21. Ya, jejari je 21 cm. So nanti kamu darab dengan 21 kuasa 3. Okey. Dapat berapa ni? Lagi. Sekejap Ni sensitif lah. Okey. So kita kira dulu isi padu sfera 4/3 darab 22/7 darab 21 kuasa 3. Kamu akan dapat 38808. Betul tak? Sentimeter padu. 38.808. Coach Syarif salah kira ke? 38.
38 point ke 38 itu koma tu dalam kalkulator tu. Itu Coach Syarif faham tak Coach Syarif? Yang tu bukan 38.808 tapi dia 38,000. 38,808 cm padu. Okey, itu sepadu sfera. Kalau cikgu nak hemisfera, bahagi dua lah. So kena bahagi dua. Dapat berapa 19,404 cm padu. Betul? Ya betul Migat. 19,404. Okey. Okey, so kalau isi padu bekas hemisfera tu, isi padu tu ada 19,404 cm padu. Jadi isi padu air pun sama jugalah 19,404 cm padu. Okey, isi padu air dia. Okey, kemudian isi padu air yang ni kita akan tuang dalam kuboid. Okey, jadi berapakah aras air? Wah, macam mana ni? Okey, berapakah aras air dia? Sekarang ni apa formula nak kira isi padu kuboid? Tadi cikgu kata kuboid pun adalah macam nak buat kuboid tinggi lah. Sekejap. Macam ni Oh, dia macam ni tak jadi lah.